haji maupun hajat itu. Ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang hadir pada pagi ini, alhamdulillah, sebagaimana yang kita rancang ya, untuk pertama kalinya kita melaksanakan program Qiyamul perdana bagi Surau Taman Senayan Indah bertemakan munajat kesejahteraan keluarga Malaysia bersempena dengan Hari Malaysia hari 16 September 2022. Dan alhamdulillah, terima kasih diucapkan di atas kehadiran ya, penduduk daripada Taman Senayan Indah dan juga daripada Taman Bukit Senayan, dan mungkin ada daripada kejiranan yang hampir dengan kita. Qiyamul pada pagi ini akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Fitri, merupakan imam satu Masjid Husin Seremban 2. Dan insyaAllah perjalanannya nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Muhammad Fitri. Nak buat solat apa, nak buat 30 rakaat ke 50 rakaat ke, itu semua kita tengoklah nanti ya. Tengok Ustaz lah macam mana. Kerana Ustaz Muhammad Fitri ni biasa dah bawa qiyam, jadi dia boleh untuk mengaturkan masa yang ada sehinggalah nanti masuknya waktu subuh ya. Jadi sebelum kita mulakan qiyam kita, maka taklimat akan diberikan dan lepas tu kita akan tutup lampu. Boleh Ustaz tutup lampu? Tapi tak adalah tutup habis semua. Adalah cahaya-cahaya nur tu kan. Jadi tanpa melengahkan masa, pihak majlis Surau Taman Senayan Indah, Surau Syakirin menjemput dan menyerahkan majlis yang kita harapkan keredaan dan keberkatan daripada Allah SWT ini kepada Ustaz Muhammad Fitri sebagai pemimpin ya, bagi ibadah yang kita akan laksanakan sebentar lagi. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Anwar Mutakin, yang saya hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan bilan, tuan-tuan kuasa, seluruh hadirin hadirat yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah, dengan kurniaan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kesungguhan kita untuk hadir pada pagi ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan sama-sama untuk kita bangun pada sepertiga malam, bangun sebelum subuh untuk sama-sama kita berqiyamul lail. Tak lain tak bukan untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah tanpa meninggalkan masa, kita teruskanlah qiyamul lail kita pada malam ini. Insya-Allah pada awalnya saya akan pimpin untuk solat sunat tahajud. Kemudian kita akan teruskan solat sunat tahajud sebanyak 2 rakaat. Kemudian kita teruskan dengan solat sunat taubah 2 rakaat. Dan kemudian kita akan teruskan dengan solat sunat tasbih. Pernah dengar solat sunat tasbih? Solat sunat tasbih ni mungkin jarang kita lakukan, tapi biarlah sebulan sekali atau setahun sekali kita buat, ataupun tak boleh setahun sekali, sebulan sekali kan? Sebab dia ambil masa yang agak lama juga. Sebab dalam satu rakaat dua rakaat tersebut mengambil 300, kita akan bacakan 300 kali tasbih. Dalam 2 rakaat yang sempurna tersebut, kita akan habiskan sebanyak 300 tasbih. Jadi kita akan lakukan sebanyak 4 rakaat untuk solat sunat tasbih, 2 salam ya. Nanti saya akan, sebelum kita lakukan solat sunat tasbih, saya akan terangkan kaifiat bila kita nak bertasbih tersebut ya. Jadi insya-Allah, dan selepas itu kita, jika ada masa, kita akan teruskanlah dengan solat sunat hajat dan solat sunat witir. Jika tiada masa, saya akan serahkan majlis kepada tuan-tuan untuk kesiapan masing-masing untuk solat subuh ya. Jadi sebaiknya habiskan, tutupkan kita punya qiyamul lail dengan solat sunat witir. Paling kurang pun 1 rakaat ya.
Jadi insyaAllah tanpa mengingatkan masa, sama-samalah kita berada dalam soft, ya. Boleh ke hadapan untuk sama-sama kita melakukan solat tahajud. Solat sunnatan tahajud. Kurnia dan izin, maka dapat kita berkumpul pada pagi ini. Alhamdulillah yang diraihkan ya, sahabat saya Ustaz Muhammad Fitri bersama dengan Ustaz Muhammad Rushidi, ya, merupakan pegawai Masjid Husin Seremban 2. Dan Masjid Husin dengan Masjid Seri Senayan ni dia tak lagi jauh lah, dia sama je, serubun ya. Dia wakaf di bawah Tan Sri Rashid. Jadi kebiasaannya sahabat saya di Masjid Seri Senayan ataupun di Masjid Husin Seremban 2. Kalau lihat pada mereka ini ada pengaruh Mesir dan lihat pada saya ada pengaruh Turki ya. Dan yang diraihkan ya, Tuan-Tuan Imam, Haji Kuasa Surau, Ustaz, Ustazah, Tuan-Tuan Haji, Puan Hajah, dan semua yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah, bersyukur ya, atas kejayaan. Saya anggap ia adalah satu kejayaan. Secara zahir kita melihat dari mata kita bahawa inilah program pertama yang kita laksanakan ya, pada tahun ini untuk kita lakukan Qiyamul Lail secara berjemaah, dan alhamdulillah ianya sangat memberangsangkan. InsyaAllah selepas ini kita akan dengar ya, tazkirah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Rushidi, dan insyaAllah selepas daripada itu kita akan menikmati lah sarapan pagi ya. Jadi tak payah beli diri lah, ibu-ibu tak payah masak lah, semua dah ada insyaAllah. Jadi dengan berbesar hatinya majlis menjemput dan mempersilakan Ustaz Muhammad Rushidi untuk menyampaikan tazkirahnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama qiyamul lail. Tuan-tuan lah, saya sampai sampai subuh tadi, dapat qiyamul lail, solat pula subuh berjemaah, diimamkan pula imam satu Masjid Husin, sadaq bacaan kan, tak mengantuk kan, walaupun kaki mungkin menggigil lah sikit. Ustaz Fitri dia jadi imam, tajam lagu di bawah nahawan habis beri bandai ya. Walaupun dia tu sadaq dengan khusyuk kita dengar kan, kalau kita Allah Ta'ala beri kita hikmat, yakni kelebihan dalam kita memahami ilmu bahasa Arab, kadang-kadang boleh meniti hikmat tu ya, dengan bacaan Al-Quran. Itulah mukjizat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Dia bahasa yang tidak semua orang ditaufikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami ia. Namun kerana ia merupakan mukjizat, mendengarnya sahaja boleh meniti hikmat. Itu Al-Quran. Lisan ya. Allah Ta'ala itu, kalamnya Allah Ta'ala itu bukan seperti kalamnya kita. Itu merupakan akidah kita. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, bagaimana akidah kita tidak mentakwilkan kalam Allah dengan kalam manusia. Berbeza kalam Allah dengan kalam manusia. Kalam Allah itu penuh dengan ibrah, yakni pengajaran-pengajaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik tuan-tuan, dalam banyak Ustaz Anwar Mutakin cakap tadi tuan-tuan, kat mana yang tuan-tuan fokuskan?
Faham tak maksud saya? Kat mana tuan-tuan fokus kan? Yang tuan-tuan ingat masyarakat. Lauh Mahfuz ni tuan-tuan tahu tak apa dia? Selalu sebut kan? Selalu dengar Lauh Mahfuz, Lauh Mahfuz. Kalau pengen nama orang pun Lauh Mahfuz. Nama apa dik? Lauh Mahfuz dik. Ui, ada. Apa makna Lauh Mahfuz tuan-tuan? Kalau bila saya buka kitab Lisanul Arab. Lisanul Arab ni kamus Arab yang paling besar dalam dunia. Dia ada 20 jilid. Kamus tu 20 jilid dan satu jilid tebalnya. Saya buka perkataan luh. Makna luh ni tuan-tuan, dia merupakan diibaratkan seperti satu papan. Papan. Bentuk-bentuk papan kan macam papan kita cincang ayam tu lah. Siang ikan, itulah. Luh tu kalau ikut dari segi makna bahasa dia, papan. Berkaitan dengan Quran. Di Lauh Mahfuz itulah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala takdir kehidupan kita. Ditulis menggunakan qalam, pen. Jangan tuan faham pen saya lubir. Pen Allah Subhanahu wa taala dipanggil sebagai qalam. Qalam tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada pen tersebut, kau tulis masa depan ataupun aturan hidup Muhammad Rushaidi. Kau tulis dekat luh ni. Mahfuz ni maknanya dijaga. Isim maf'ul. Yang dibuat maknanya yang dijaga. Papan tersebut dijaga di satu tempat khas. Jadi di situ jugalah dijaganya Al-Quran. Di situ jugalah diletakkan nama kita, takdir kehidupan kita. Rushaidi ni besok mati umur berapa? 60 ke, 70 ke, 80 ke, tak tentu. Kadang-kadang 30-an dah mati. Mujrimun, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim. Maka mereka akan meletakkan tangan di kepala. Macam ni. Macam orang menyesal, macam menyesal. Aduh, apalah dia tak buat mari macam ni. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Tak kala mereka berhadapan dengan Tuhan mereka. Anta rabbihim rabbana absar. Maka tak kala itu orang yang telah mengetahui masa hadapannya dan dia telah tahu yang memang kehidupan dia bakal celaka kejap lagi, dihumban dalam api neraka, maka dia kata rabbana absarna. Wahai Tuhan kami telah melihat, wa sami'na, kami telah mendengar, farji'na, ya Allah, pulangkanlah kami ke dunia. Na'mal salihah, inna muqinun. Kau pulangkan kami ke dunia ya Allah, walaupun sekejap. Na'mal salihah, kami nak buat amalan salih. Inna muqinun, sesungguhnya kami telah benar-benar beriman. Tapi adakah dikabulkan oleh Allah? Tidak. Tuan-tuan, pada ketika itu tertunduk menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan air mata darah sekalipun, sampai tak keluar air mata pun Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan. Sebab itu di kesempatan dikurniakan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesihatan yang baik untuk hadir ke surau, untuk hadir ke masjid, datanglah dimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang dah apa-apa kan daripada saya minta maaf juga ada yang terkurang ya, mak saya sebelah, maaf banyak. Ciknya lah tolong saya itu takutlah saya tengok ya. Pada ayah-ayah juga tuan-tuan, kami minta maaf jika ada yang terkurang. Maafkan kami kerana kami masih muda, banyak yang perlu belajar. Pengalaman hidup, yuk tuan-tuan dan perempuan lebih mengatasi kami. Dari segi pengalaman hidup, itu juga ayah saya tentu yuk kan. Jadi macam kalau saat mau takir tadi, sini ramai baca naskah, ramai kan. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati yang mempertahankan negara ya,
Malaysia, kena nyambut dan masuk dari Malaysia ni. Kan? Jadi semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua, memberkati kita semua apa jemaah amalan yang kita lakukan. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa di lain masuk. Tadi ada orang tanya, Ustaz. Oh ya, tak nampak bola tak lepas ni. Ini tu tukar kau tak mesti ni. Ni nak main tak bro? Main bowling dah. Oh, dah bowling dah. Tukar. Semua tukar lah. Kita latihan.